Bau-bau makan tu. Ibarat orang yang Hello, apa khabar? Boleh ku bantu masalahmu? Bismillah. Put you on your mind. Na 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 na. Na 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berdirinya saya, duduknya saya pada hari ini kerana ku slow. Guys, lagu Kerana ku slow, tetap slow. Jadi pada hari ini kita akan, saya nak share sedikit pengalaman. Ya. Kerana ku slow, tetap slow. Oh, Jadi pada hari ini kita akan berkisah cinta kita. Kan? betul? Kan ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati diriku. Okay. Jadi kisah dia bermula pada, nak cerita pada mana? Hafal? Cerita dari mana? Daripada belajar. Daripada belajar. Umum betul belajar. Jadi pada usia darjah, kita kena buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu muka aku. Okay, sebelum kita buka majlis, kita dipersilakan Ustaz Ahmad Naufal untuk pembukaan bacaan Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi. Okay, kita fokus, kita serius. Azim Razali masuk. Ramai masuk ni. Azim Razali. Hai Azim Razali. Okay, seperti yang saya bincangkan, saya dekat Mesir ambil kos kena buka majlis dah. Nampak cerita sama Mesir ni kena serius. Cerita sedih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi pada usia saya ketika itu umur saya darjah 5, 11 tahun. Umur saya 11 tahun, saya darjah 1, saya belajar akademik daripada tadika dekat Tahfiz Darul Furqan. Belajar Quran dengan akademik. Pagi menghafal, mana tadika tu belajar baca Quran lah. Lepas tu petang belajar akademik. Pada usia saya, asal aku sedih ni, ya Allah, cerita diri sendiri ni, asal aku sedih. Okey, pada usia
pada usia saya 11 tahun, saya rasa kosong. Kosong. Ya, betul. Kosong macam mana tu? Masa saya belajar akademik, saya bukanlah budak yang tak cerdik. Maksudnya nak cerita ni sharing, tak ada riak ke apa. Sharing, janganlah FOMO sangat. Music. Jadi usia 11 tahun, darjah 5, saya rasa kosong. Saya rasa macam macam nak sambung tahfiz saja. Maksudnya nak hafal Quran je. Saya rasa akademik best juga. Dapat setiap tahun dapat naik pentas kan. Dapat 1, 2, 3 tu. Tapi rasa kosong nak ngapal. Mungkin Allah jentik hati saya masa tu. Lagu rasa sedih sangat ni. Lepas tu saya pun cakap dengan mak ayah saya nak masuk tahfiz. Darjah 5, darjah 6. Bila darjah 6 saya dapat hafal 10 juzuk. 10 juzuk maknanya daripada juz 1 sampai juz 10. Belakang saya dah hafal 29, 30. Jadi bila saya dah hafal, saya tak ingat. 10 juzuk tu saya tak ingat. So maknanya hafal buta. Hafal buta ni maksudnya dia hafal straight je hafal. Tasmid hantar hafalan baru je. Ulangan tak ulang-ulang. Lagu elok lah. Aku tengah cerita tak belum sedih ni. Belum nanti sedih. Okay, jadi bila saya dah hafal tu tak ingat. Saya cakap punca mungkin sebab saya dekat dengan rumah. Tahfiz Darul Furqan dekat dengan rumah saya. Jadi bila dekat dengan rumah saya rasa macam yelah, kita tiap-tiap hari balik rumah. So ngapal dekat dalam kelas je. Balik rumah dah tak baca Quran, dah tak ngulang. So tak ingat. Jadi saya minta kat mak ayah saya nak pergi nak lari daripada Darul Furqan, maksudnya nak pergi jauh daripada mak ayah. So mak ayah saya hantar kat Bangi, kat Mahat Tahfiz Sulaimaniyah. Jadi saya menghafal dekat situ. Saya sambung lagi 20 juzuk tu. Alhamdulillah saya betul-betul speed. So bila saya masuk kat Tahfiz Sulaimaniyah tu, saya rasa macam penjara tau. Umur tingkatan 1 saya masuk. Saya rasa macam penjara sebab tak boleh nak main bola petang-petang tu cuma daripada 6.30 sampai pukul 7. Bayang lah, daripada pukul 6.30 sampai pukul 7. Jadi waktu main sangat singkat. So saya cakap dengan Umi, dengan mak ayah saya nak pindah. Saya nak balik Darul Furqan balik sebab kat sini terlampau syadid, terlampau strict. So mak saya cakap tak boleh. Nak keluar daripada tahfiz ni kena pastikan habis 30 juzuk dulu. Saya struggle, saya betul-betul hidup ngapal je masa tu. Bertanya kawan-kawan saya kurang berborak, kurang bercakap masa umur form 1. Betul-betul ngaji, dapat hantar tasmid hafalan baru 6, 7 muka hantar. Ulangan hantar setiap hari, bagi ingat. Jadi bila dah saya rasa saya ambil tempoh 6 bulan je untuk hafal lagi 20 juzuk tu. 20 juzuk saya hafal dalam 6 bulan. Kemudian habis-habis tu saya cakap dengan mak ayah saya nak balik, nak balik rumah lah. Nak pindah daripada tanah duduk situ dah macam penjara kan. Mak saya cakap tak boleh, kena ngulang sekali lagi dulu. Gitu je, dia sakit tu. Tapi sebabkan Alhamdulillah, sebab sistem saya betul, saya masih ingat lagi. Walaupun maksudnya Quran tu kalau ngulang sekali lagi pun saya ambil masa dalam sebulan je untuk khatam kali kedua. Jadi bila saya dah khatam kali kedua tu, saya pindah ke Tahfiz Darul Furqan Cawangan Sepang. Umur tingkatan 2 masa tu. Hai. Assalamualaikum. Tingkatan 2 saya mengulang Quran tu sekali lagi. Maknanya saya khatam kali ketiga di Mahat Tahfiz Darul Furqan di Sepang, Cawangan Sepang. Sudah 3 kali khatam. Ni semua cerita yang tak secara hafazan Hai Nufalisa. Hai Nufalisa. Oi. Kawan kau? Dia esok nak keluar single. Tak Good luck Nufalisa Jagi pasang lagu sedih tau. Jagi ready. Lepas tu bila saya dah tingkatan 2 dah khatam kali ke-4 sebenarnya. Saya balik ke Darul Furqan Cawangan Gombak.
di HQ lah. HQ Darul Furqan, sekolah mak ayah saya. Bermula di Gombak, Padang Balang daripada tahun 92. Kemudian buka di Sepang, kemudian ada di Kemboja, kemudian yang terbaru di Ceras. Jadi dah ada 4 cawangan semuanya. Jadi saya mengulang di cawangan Sepang, khatam kali ketiga. Lepas tu balik ke Darul Furqan di Gombak balik, khatam kali keempat. Kemudian ini cerita dia. Permintaan di Manhal Pulau Pinang. Pulau Pinang, College Ihsaniyah. Dia ada kos Quran Qiraat. Dia minta student ayah saya yang dah khatam Quran. Tak ada SPM pun tak apa. Yang penting dah khatam Quran. Faham tak? Jadi saya dah khatam masa tu, umur tingkatan 2. Jadi bila tingkatan 3 saya masuk ke Sulaimaniyah dekat Ihsaniyah Pulau Pinang. Ambil diploma Qiraat di situ. Diploma umur tingkatan 3. Jadi saya rasa memang susah sangat. Tapi sebabkan bermain dengan Qiraat ni, dia cuma pakai hafazan je. Dia banyak main hafazan. So saya, alhamdulillah kelebihan saya di situ, dalam menulis ke apa saya lemah sikit. Tapi hafazan insya-Allah. Main panggil apa? Main tebuk-tebuk tu saya boleh. So Qiraat itulah ilmu dia. Ilmu yang mainkan kepala. Main matan, hafal matan. So dekat diploma tu kita hafal matan. Kita belajar Qiraat ni dia bukan belajar perbezaan wadduha je. Bukan Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Bukan itu sahaja. Lakum dinukum waliyadin, surah Kafirun yang last kali. Ada yang baca lakum dinukum waliyadin, ada yang lakum dinukum walidin. Banyak perbezaan qiraat. Tapi kita ada subjek lain juga, subjek itqan. Kita ada subjek fawasil. Fawasil ni pengiraan ayat Quran. Syafawi, saya punya kemahiran kat Syafawi lebih daripada Tahriri lagi. Saya menulis agak lemah. Syafawi insya-Allah. Okey, dia ada fawasil. Fawasil ni pengiraan ayat Quran. Okey, Kufi, Hafs an Asim, imam yang kita guna kat Malaysia, menggunakan Kufi dalam ilmu fawasil. Macam mana saya nak cerita? Okey, Kufi mengira semua alif lam mim dalam Quran sebagai ayat. Okey, alif lam mim dikira satu ayat untuk Kufi. Maknanya Imam Hafs pun Kufi, jadi dia dikira sebagai satu ayat. Alif lam mim dekat surah Baqarah dikira satu ayat. Dekat surah Ali Imran dikira satu ayat. Dekat surah Luqman dikira satu ayat. Surah Sejadah satu ayat. Lepas tu adalah Imam Basri, Imam Madani, Imam Makki, tu tak dikira satu ayat, tak dikira ayat. Alif lam mim tu dia orang tak kira ayat. Nanti saya cek balik fawasil. Saya cerita kalau ada masa kita belajar ilmu fawasil pula. Lepas tu ada ilmu dhab. Dhab ni titik dalam Quran. Kenapa ta ada 2 titik? Dhab bincangkan tentang tu. Kenapa ba ada 1 titik kat bawah? Dhab bincang pasal tu. Tanda sukun, ada bulat, ada kepala kha, itu dhab, bincang tentang tanda-tanda tu. Lepas tu ilmu apa lagi Resam. Banyak lagi lah. Kita tak nak cerita pasal tu. Saya cuma nak cerita perjalanan saya je. Jadi bila dekat Manhal tu, dekat Ihsaniyah tu, diploma tu, kami cuma belajar setahun lebih je. Diploma. Lepas tu ustaz buat exam, tengok dia ni qiraat okey ke tak, matan hafal ke tak. So boleh. Bila dia hafal cantik apa semua, lepas pergi Mesir pada usia 16 tahun. Jadi itulah cerita dia. So, sebenarnya saya tak ada SPM pun. Pakai sijil hafazan Quran tu. Jadi pergi ke Mesir umur 16 tahun. Kalau nak cerita pasal
kisah hidup kat sana agak sedih. Lagu sedih. Sekejap bos. Okay, kita kejap ni. Dah nak habis cerita ni. Lagi kita... Naufal seorang penyanyi. So, kita kena menyanyi lah. Jadi, masa saya sampai ke Mesir tu, umur 16 tahun kan, tak ada arah tuju. Tak tahu. Dia seolah-olah kau sampai kat sana tu, kita dicampakkan ke dunia yang lain. Berdikari sendiri. Mak ayah tak ada. Ustaz yang menghantar kami ke Mesir tu pun dah balik. Jadi kat situ kita belajar kehidupan. Umur 16 tahun ni, kita tak boleh makan makanan Arab. Lidah tak biasa lagi. Mula makan muntah. Sarapan dia makan apa sarapan. Ya, apa nama tu siapa budak Mesir sini? Wallahualam. Apa Canai. Bukan, waktu Canai kat Malaysia. Apa makanan sarapan dia? Dah aku tak ingat ni. Tiara. Arab. Hawaushi satu. Tu tak makan sarapan, makan malam. Ya, Ta'miyah bil bid ala sawabi'. Ta'miyah bil bid ala kibdah. Ta'miyah ni makanan Mesir yang paling sedap untuk sarapan lah. Itu sekarang jadi favourite saya lah. Ni cerita masa awal-awal sampai dulu. Tak sedap weh. Saya tak boleh makan. So kita kena berdikari, kena masak. Shawarma. Ya, shawarma kita makan malam ataupun tengah hari. Tak ada orang makan shawarma pagi-pagi. So belajarlah memasak. Daripada tak reti jadi pandai. Tapi kena marah dengan senior selalu. Selalu sebab masak. Saya masak nasi goreng first time masak dekat Mesir. Hitam nasi tu. Hitam Nasi putih jadi hitam. Jadi hitam. Bayang. Lepas tu Jangan makan hitam. Okey, siapa nak makan? Kita duduk serumah tu dalam 11 orang. Semua lain-lain negara. Sebab tu saya boleh habak Penang. Saya boleh cakap Kedah boleh. Cakap Kedah je boleh. Kelantan, ada kawan Kelantan tapi tak boleh nak tiru. Kelantan satu logat yang saya tak boleh nak tiru. Kedah boleh. Hang orang Kedah. Perak. Orang Perak pun ada. Ada orang Perak. Tang mana? Tang tu lah. Kadang-kadang dia orang jeritin. Buat ayak Pak Wah. Buat ayak. Apa? Buat ayak apa? Dia jerit-jerit ni. So kita pun hang nak ayak apa? Kita pun pergi cari dekat bagasi kita apa ada. Kita bawa apa daripada Malaysia. Kita bawa apa? Bawa redik apa lagi? Bancuh. Jamu kawan-kawan makan dan minum. Kadang kalau malas, redik tu kita tak buah ayak pun. Itu. Jadi itulah berdikari itulah pada saya sangat susah sebab kawan-kawan semua dah besar-besar, umur 20 lebih kan, ada umur 19, 20, 21, 22, 23, semua sini-sini. So banyak kena bully sebenarnya masa tu. Ada rasa betul rasa? La taqnatu min rahmatillah. Allah. Kembali kepada ayat Quran. Jangan berputus asa. Kadang-kadang kalau ikut logik, saya pernah marah mak ayah saya dalam hati kan. Apa hal hantar aku kecil-kecil, umur baru 16 tahun dah biar aku terdampar kat sini cari kehidupan ni. Nak menggali kehidupan susah sebab sejujurnya saya tak cerita lah. Kawan-kawan saya ni merokok, isap shisha, main gitar melalak sampai tengah malam, tak masuk kelas, main game. So kita nak mencari kehidupan supaya kita betul-betul kita dengan Tuhan je masa tu. Sebab kalau kita nak terikut kawan-kawan boleh, mak ayah tak ada pun. Mak ayah bukan ada nak guide kita kan. So saya betul-betul mencari diri. Jenuh tak mencari diri masa tu nak supaya kita tak terikut kawan-kawan, tak terikut senior. Tapi bila saya dah biasa hidup kat sana, bila dah tahun 2, tahun 3 tu, saya pindah rumah. Saya cari kawan yang lagi elok, yang kawan-kawan yang betul-betul study.
Masa tahun pertama tu saya betul-betul bawa diri seorang-seorang. Saya berjalan seorang-seorang ke sana. Kalau ikut kawan-kawan dia merapu. Dia orang tak mana-mana pergi kan. Banyak berjalan je. Hello. Jadi saya tahun pertama tu seorang, tahun kedua seorang, jalan-jalan pun seorang, pergi kelas pun seorang. Kau tahu lagu tu? Hah? Tahu? Tu lah lagu seorang-seorang. Tapi bila dah tahun 3, seronok gila. Mesir adalah satu negara yang sangat seronok untuk korang belajar kehidupan. Dia bukan ilmu je luar kat sana. Ilmu kehidupan pun sangat hebat lah kat sana. Kira kalau korang balik Malaysia, korang naik flight bila balik Malaysia, korang belum turun lagi, belum darat lagi, belum sampai ke LIA lagi, korang tengok je pokok-pokok dah rasa seronok. Memang seronok lah. Tapi bila kita pergi nak balik Mesir tu balik, ya Allah. Kira dalam seminggu sebelum tarikh flight aku 24. 14 tarikh 14 tu aku dah kaki dah menggeletar. Kira dah goyang lah nak balik kan. Berat lah. Tapi tak tahun aku balik. Umur 16 ke 17 aku balik, 18 aku balik, 19 aku balik. Saya nak balik sana balik tu yang sakit tu. Itu cerita dia. Sebab bila kita dengar panggilan kat airport tu kan, nak balik Mesir sakit tu. Tapi bila dah sampai Mesir, dia lagi sakit. Sebab tengok nak turun, nak mendarat tu, tengok padang tandus, padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Tika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, sabar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tidak memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Okey, cukup. Selingan. Tak nak lah apa siapa ni, Alia Kristina tak nak lah pergi Mesir macam ni. Jangan macam tu. Pengalaman Penting pengalaman dalam hidup. Dia seronok bila saya dah besar ni lah. Bila umur dah 22, kita dah ada kat Malaysia, kita seronok nak berkongsi dengan orang. Banyak benda belajar. Banyak benda yang kita boleh share kat orang. Nak Mesir adalah satu negara tumpuan bagi orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan memang suka nak pergi Mesir kan. Tapi saya nak bagi tahu, awal-awal tu memang perit lah. Awal-awal tu perit, kita nak biasakan diri. Tapi lepas-lepas tu rindu. So kalau lepas ni kita boleh pergi jauh lah ke Mesir, Fal? Boleh? Boleh. So saya boleh bawa berjalan kat sana. Itulah cerita dia. Jadi pada usia 20 tahun, saya telah berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kos Quran wal Qiraat. Alhamdulillah. Lagu happy sikit, ada lagu happy. Kalau korang tahu kat Mesir tu, Arab bukan semua Arab baik kebanyakan Arab perangai teruk kan. Mesir ni kalau ada orang Indonesia belajar sana, dia maki-maki Arab, marah. Korang tahu tak, korang dimulikan sebab Azhar je. Kalau tak ada Al-Azhar, korang semua perangai macam apa lah, macam tu lah. Perangai orang Arab ni teruk. Anak Arab Mesir Happy sangat. Alhamdulillah saya dah berjaya. So jadi apa? Terus. Terus sekarang saya berada di Tarbiyah Sentap. Buat apa ni? Esok si Nofal ni nak rakam MV. Ya. Tahu kawan? Bagaimana tidak tergoda, di celah terhias seri warna, kelabu mata terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Apa kita nak buat lagi ni? Oh, baca soalan, lupa pula. Banyak tu.
benda yang saya boleh lupakan waktu di Mesir. Elok. Saya bawa basikal. Saya imam tau kat sana. Saya tahun 2 dengan tahun 3 saya dapat imam satu masjid ni. Saya imam. So saya imam, saya nak pergi daripada rumah ke tempat imam, saya kena naik basikal. Aku dia tolong. Saya beli basikal. Dia Pas kalau ke gerbang jadi apa? Ya apa? Jadi dipanggil Mesir dipanggil agalah ataupun darogah. Darogah ni basikal lah. So naik basikal sekali pam kena langgar pada belakang. Betul lah cerita, betul lah. Memang kena langgar belakang, cerita kelakar ni sebenarnya. Tapi saya punya marah lah dengan Arab tu. Saya suruh dia turun. Enzil! Turun daripada van dia kan. Dia langgar saya pakai van. Entah fi muskilah lepas tu marah lah. Marah. Bebel. Semua Arab tengok. Perempuan Arab semua tengok malu Tapi masa tu tengah marah. Tak fikir dah. Kau langgar basikal aku sampai kemik tayar. Kau nak pergi imam ni. Dah lewat maghrib masa tu. memang lagu ni Tapi itulah. Dah korang nak tahu apa yang saya tak boleh lupa. Itulah cerita yang paling saya tak boleh lupa. Ke bilik. Saya dah marah. Dia kata kau alihkan basikal kau kejap. Kau alih basikal baru aku turun. Saya alih basikal. Dia tak turun. Dia jalan begitu je tegak dia berjalan. Memang kurang hasam betul lah Arab ni. Jadi itulah cerita. Sampai sekarang saya marah kat Arab tu. Lepas tu saya menjerit macam orang gila. Ni imam ni pakai jubah kot. Jalan kaki. Memarahi nasib sendiri. Apa ni? Apa yang aku buat hari ni? Kenapa aku ditipu musibah macam ni? Inilah tengah live. Lepas tu itu je lah. Saya jalan kaki, tarik basikal kan. Basikal rosak. Sampai kat masjid, orang masjid marah saya. Kau asal datang lambat, Imam? Limadha ta'akhir ya Syekh? Tapi muskilah Anda mش عارف غربت mencagut lah. Marah yang langgar saya tadi. Lepas tu ana fi hazin, aku sedih, ghadban, marah, makan minum. Lepas tu saya pun diam, sedih. Kau jangan risau, kau tak ada apa-apa pun dah bersyukur. Cakap macam tu lah. Basikal kau je teruk, tak apa. Nanti basikal kau kami baiki. Betul-betul esok tu dia baiki basikal saya. Seronok masa tu. Ya Allah, seronok ni basikal elok. Nama basikal bahasa Arab Agalah Cuma satu yang best kat sana ni orang Arab ni dia hormat orang Quran lah. Dia perangai memang buruk. Tapi bila dia tahu kita hafal Quran apa semua, dia belayan kita baik. Macam saya pernah balik Malaysia tak ada visa. So sebenarnya dekat airport tu sebenarnya kantoi. Saya tak boleh balik. Tapi sebabkan dia tanya kita, engkau belajar mana? Belajar Azhar. Tahfaz Quran? Alhamdulillah ana ahfaz Quran kullu. Alhamdulillah. Jadi dia pun jalan. Ya Allah Syekh, ya Allah. Dia bagi saya jalan. Tu lah kelebihan hafal Quran. Duduk kat Mesir memang kita, darjat kita diangkat. Beza dengan kat Malaysia, berbeza sikit. Dekat Mesir orang Quran naik atas pentas baca Quran. Wa qalu alhamdulillahilladzi Allah dia orang ikan ni kat Mesir. Atau kat Mesir ni, dia satu yang saya boleh kongsikan, dia punya orang panggil apa, engagement apa, dia punya suasana, dia punya budaya. Kalau ada orang mati, akan ada, dia panggil seorang qori yang akan baca Quran dekat kawasan tu. Boleh satu kampung dengar. So menandakan ada orang mati, jadi dengar orang baca Quran.
Tapi kalau ada orang kahwin, dia akan pasang speaker kuat-kuat. Speaker paling kuat, satu kampung boleh dengar yang ada orang kahwin. Terjoget-joget Arab. Dia ada budaya yang buruk, ada budaya yang baik. So saya sebenarnya nak ambil budaya yang baik tu. Bila ada orang mati, kita war-warkan dengan bacaan Quran kan. Kalau kita boleh buat kat Malaysia tu, environment, yes, you got it, you got it. Susah cakap pasal kalau kat Arab setuju ataupun tepat gada, dia panggil gada. Okey. Jadi tak ada apa-apa dah kot. Kau nak baca lagi ya? Memang meriah dik, memang meriah kalau diorang kahwin dia main tu, tapi kita nak tidur tak dapat. Ramadan kat sana malam dia pendek dan puasa memang agak lama. Lepas tu dia punya darjah Celsius, dia punya panas dia tu tengah hari, masya-Allah. Saya sampai ada tahun last saya kat sana time exam tau. So biasa saya akan balik untuk imam dekat Malaysia bila bulan Ramadan sebab dah cuti. Tapi tahun akhir saya tak boleh nak balik sebab exam jatuh pada bulan puasa. So masa tu memang dia punya panas. Kira korang tidur kat kipas sambil mandi. Faham tak? Ada letak baldi dekat tepi katil, pasahkan badan. Dia punya panas dalam 60 darjah Celsius juga. Faisal, marilah. Okey, semua kita sambung live di IG FF Families. Sini dah habis. Dah habis. Okey. Jadi ma asabaka min hasanatin fa min Allah, yang baik datang daripada Allah. Korang ambil yang baik je, yang cerita buruk-buruk. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, yang buruk datang daripada saya. Okey, astaghfirullah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung kat IGFF Families Kita dah tak bercakap dah, kita menyanyi pula. Fahad, muasabah.